Baik, berkaitan dengan bab 2 ini dulu. Okey, dan kalau ada sebarang pertanyaan, boleh ditanyakan dahulu ya. Sebelum kita buat latihan. Okey, kita akan revise secara pantas. Macam mana nak masuk dalam Google Classroom, cikgu? Oh, okey. Is there anyone here yang masih belum ada Google Classroom, cikgu? Ada tak sesiapa yang belum ada Google Classroom? Boleh raise hand tak? Nak tengok. Raise hand. Ada butang raise hand kat situ kan? Kat mana ada reaction je kan? Kemudian ada raise hand kat situ. So boleh boleh angkat tangan lah. Nak tengok. Okay. So ya ke lupa ya. Okay, baik. So setakat ni anyway lapar. Kau ni Anuja asyik lapar je kau. Okay, so Alisa Adriana belum ada, Khairina pun belum ada. Okay, baik, tak apa. Sebelum habis kelas ini nanti, okay, cikgu akan berikan cara-cara bagaimana untuk masuk ke dalam Google Classroom cikgu. Okay, dan kamu boleh dapat latihan-latihan, nota-nota dan juga video-video kelas. Video-video kelas berkaitan topik-topik itulah. Okay. Baik, so kita akan mulakan dengan bab 2 ini, iaitu kebangkitan nasionalisme. Baik, bab ini memang luas. Kerana apa? Kerana bab ini terbahagi kepada sampai 2.7 kalau tak silap cikgu. Kalau kita lihat, okey, kita go through dulu nota ni dulu. Okey, iaitu kita lihat, okey, 2.1 maksud nasionalisme. Okey, 2.2 iaitu bagaimana idea nasionalisme di barat, iaitu daripada 3 negara, iaitu England, Amerika dan juga Perancis. Okey, revolusi Perancis. Kemudian 2.3 iaitu perkembangan nasionalisme di Asia. Kalau di Asia iaitu di India, di China, kemudian juga di di Empire Utsmaniyah dan Mesir, kemudian satu lagi di Jepun. Kemudian nasionalisme di Asia Tenggara pula. Kalau kamu perhatikan dia bermula daripada barat, kemudian dia fokus kepada Asia, kemudian dia fokus kepada Asia Tenggara. So di Asia Tenggara akan lihat nasionalisme seperti di Filipina, kemudian di Burma ataupun Myanmar, kemudian juga di Vietnam dan juga di Indonesia. Okey, 4 negara tu. Dan kemudian di Thailand, ada 5 termasuk Thailand. Okey, Thailand. Dan kemudian 2.5 barulah pergi ke negara kita, iaitu kesedaran nasionalisme di negara kita. Okey, bagaimana ia bermula, okey, dan kemudian bagaimana 2.6 iaitu faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita lah. Ini memang banyak faktor-faktor dia. Ini memang banyak. Dan kemudian 2.7 iaitu perkembangan nasionalisme. Perjuangan-perjuangan golongan intelektual, kemudian juga perjuangan melalui penulisan. Okay. Dan juga kalau kita lihat banyak persatuan-persatuan. Dan 2.8 kesan perkembangan nasionalisme dari sudut politik, ekonomi dan sosial. So memang banyak. Memang banyak. Tapi okey, untungnya kamu kerana kamu ada nota ini. So cikgu galakkan untuk kamu download nota ini, okey, dan juga okey kamu boleh gunakan untuk reference kamu. Reference Baik. Kita akan buat secara pantas, okey, berkaitan dengan revision ini, dan kalau ada sebarang soalan boleh bertanya. Okey. So kita lihat dulu tentang apa itu nasionalisme. Okey. Nasionalisme ni sebenarnya bermaksud perasaan cinta akan yang mendalam terhadap negara, bangsa dan juga negara, dan ini adalah gerakan untuk mencapai kebebasan politik. Okey, daripada penguasaan orang asing. Maknanya daripada penjajahan lah. Dan kamu kena ingat pendapat-pendapat tokoh-tokoh ini. Seperti Hans Kohn itu, di mana kalau Hans Kohn maknanya tentang apa? Okey, nampak tak perkataan yang di-highlightkan ini? Okey, yang di-highlightkan itulah keywords dia. Iaitu Hans Kohn kata apa? Gerakan, okey, kemudian ada kesetiaan dan kepada negara.
Kalau Profesor William R. Rolfe, iaitu tentang nasionalisme timbul akibat daripada kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan juga imperialisme. Yang melanda tanah Melayu. Kebimbangan. Datuk On Jaafar tentang menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki sendiri. Burhanuddin Al-Hilmi tentang Burhanuddin Al-Hilmi dikata apa? Iaitu tentang segala tenaga yang menentang penjajahan digunakan untuk mencapai kemerdekaan. Itu kata kunci. Kemudian Sundaralingam, Dr. R. Sundaralingam, iaitu perkataan dia fenomena sejagat yang mengiktiraf hak serta setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri. Datuk Zainal, Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, dia kata nasionalisme Melayu ini muncul sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu. Ciri nasionalisme dan orang Melayu berpegang kepada fahaman kebangsaan bersifat ketanah Melayuan. Dan yang terakhir, Profesor Dr. Khoo Kay Kim, dia kata nasionalisme merujuk kepada perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan. Kedudukan dalam negara sendiri. So itu pendapat-pendapat tokoh ni. Memang kalau kamu nak ingat, dari hujung perkataan sampai hujung perkataan, memang kamu tak ingat. Tapi kamu ingat kata kunci itu. Seperti Hans Kohn, kesetiaan kepada negara. Hans Kohn, kesetiaan negara. Macam tu. Kemudian William R. Rolfe, kebimbangan masyarakat. So relatekan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme. So kamu relatekan. Baik. Kemudian 2.2. Perkembangan idea nasionalisme di barat berkait rapat dengan 3, iaitu revolusi keagungan 1688 dan revolusi Amerika iaitu pada tahun 1776. Dan satu lagi iaitu revolusi Perancis. Ingat, revolusi keagungan di England kerana menentang raja. Why? Kerana mereka ingin menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Ingat, kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Dan inilah kronologi yang berlaku. Raja James II belakangkan parlimen dan sebagainya. Jadi semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange, konsep kedaulatan parlimen semua dimantapkan. And then kemudian Bill of Rights digubal untuk memberi keutamaan kepada parlimen menggubal undang-undang. So itu berkaitan dengan revolusi keagungan di mana ianya berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Baik, berbeza dengan revolusi Amerika 1776, dan kalau kita lihat kenapa? Kerana menuntut kemerdekaan. Sebab British tidak melindungi hak penduduk Amerika, yang mana Amerika adalah sebahagian daripada Empire British pada waktu itu. Cikgu terdengar laungan azan. Kita berhenti sekejap dalam 2 minit untuk kita menghormati azan. Sekejap ya. Okey.
Okey, baik. Alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk kita menghormati azan. Okey, azan Isyak ya. Jadi kita meneruskan pembelajaran kita pada revision kita pada malam ini ya. Iaitu kita baru lihat tentang perkembangan idea nasionalisme di barat, iaitu revolusi keagungan dan juga revolusi Amerika. So antara perkaitan yang penting tentang revolusi Amerika iaitu berkaitan dengan penentangan orang-orang Amerika terhadap pelbagai jenis akta seperti akta pelayaran, akta gula, akta stamp, akta teh. So satu laungan yang mereka selalu katakan iaitu tiada cukai tanpa perwakilan. Maknanya apa? Diorang akan melakukan slogan apa tahu? Kami tak nak bayar cukai kalau tak ada wakil Amerika dalam Parlimen British. Itu kena ingat tu ya. Jadi itu maksudnya tiada cukai tanpa perwakilan. Itu di Amerika. Tapi sebenarnya Amerika ni banyak cerita dia. Tapi kalau nak tahu nantilah, kalau ada masa nanti cikgu ada ceritakan. Cikgu ceritakan lah. Baik. Kemudian kamu kena tahu pemimpin yang menubuhkan Kongres diketuai oleh George Washington, dan Kongres telah meluluskan perisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada Julai 1776. Dan ini kalau kita lihat revolusi Amerika berakhir pada tahun 1783 dan semua digabungkan menjadi sebuah negara baru dipanggil Amerika Syarikat. So itu sedikit sejarah tentang revolusi Amerika ya. Walaupun banyak berlaku peperangan sebenarnya, banyak berlaku peperangan. Baik. Kemudian yang ketiga iaitu revolusi Perancis. Revolusi Perancis iaitu menentang raja, di mana mereka memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire tu. Dan suara rakyat digelar sebagai hasrat umum, yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. So menurut Rousseau, suara rakyat lebih tinggi dan lebih penting daripada institusi raja dan juga birokrasi. Itu kena ingat. Dan sasaran dia ialah Raja Louis. Ingat Raja Louis yang ke berapa ni? Yang ke-16. Dan golongan bangsawan. Jadi sebab itu revolusi ini kesannya apa? Telah mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. So itu yang berlaku. So kena ingat revolusi di barat ada berbeza-beza, iaitu kalau revolusi keagungan menentang raja, kalau revolusi Amerika menuntut kemerdekaan, dan revolusi Perancis menentang raja juga tetapi dia terus menamatkan pemerintahan beraja. Berbanding dengan England masih lagi meneruskan pemerintahan beraja. Cuma ada parlimen. Baik. So itu perbezaan ketiga-tiga revolusi ini. Baik. Nasionalisme di India berkaitan dengan kebangkitan rakyat. Why? Kerana mereka nak menuntut kemerdekaan. Itu di India. Dan paling penting kamu kena ingat tentang kebangkitan rakyat tempatan dalam Dahagi India. Dan mereka memberi kita kata tumpuan kepada isu sosio agama, iaitu berkaitan dengan bergoncangnya institusi agama di India. Dan kamu kena ingat Brahmo Samaj dan Arya Samaj ini adalah pertubuhan-pertubuhan yang penting. Begitu juga selepas itu mereka menubuhkan pertubuhan politik dipanggil INC, iaitu Indian National Congress satu, dan satu lagi Liga Muslim pada tahun 1906. So ada dua Liga Muslim dan juga INC, Indian National Congress. So kemudian berlakulah semangat penentangan terhadap British diketuai oleh Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandrapal. Dan kemudian INC ini diterajui oleh Mahatma Gandhi. Paling penting Mahatma Gandhi iaitu Satyagraha. Itu sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Dan selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga Muslim merangka pembahagian India. So pembahagian India ini menyebabkan wujudnya negara India dan juga Pakistan.
So di mana kalau kita lihat Pakistan menjadi negara merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Gubernur Jeneral Pakistan, dan India isytiar kemerdekaan dengan Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India. So mungkin kamu akan kata, cikgu, banyaknya fakta ni. So don't worry. Ingat kata kunci seperti apa? Dahagi. Kalau macam nasionalisme di India, Dahagi India, kemudian juga INC, Liga Muslim, Mahatma Gandhi, Satyagraha, dan kesannya adalah penubuhan negara India dan Pakistan. Cikgu cepat ni tau. So kalau kamu ada soalan terus tulis tau. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu cikgu berhenti. Kalau ada soalan terus tanya. Baik. Kemudian nasionalisme di China. Di China dia orang buat apa? Dia orang juga menuntut kemerdekaan. Menuntut kemerdekaan, dan berlakulah revolusi China dengan penentangan terhadap terhadap pemerintahan dinasti Manchu, iaitu kerajaan Manchuria yang dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Harus ingat, China pernah diperintah oleh Manchuria, dan masyarakat China juga turut hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan pengaruh Barat. Dan gerakan bercorak anti Barat ini kerana mereka menentang campur tangan kuasa Barat di China, dan tokoh yang mempelopori pergerakan ini adalah, kena ingat nama ni, Dr. Sun Yat-sen, yang mengemukakan 3 prinsip rakyat, iaitu perjuangan, iaitu nasionalisme, demokrasi, dan juga kebajikan sosial. Dan akhirnya revolusi China pada tahun 1911 berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu, dan muncullah pemerintahan republik di China. So ini kalau kita lihat macam tak banyak beza antara nasionalisme di India dan China. Cuma kalau di India dia punya penjajah adalah British, manakala di China penjajah dia ialah dinasti Manchu. Itu perbezaan yang ketara nasionalisme di India dan juga di China. Baik. Kemudian kalau kita lihat tentang nasionalisme Empayar Utsmaniyah dan juga Mesir, di mana tujuan utama nasionalisme ini adalah untuk mempertahankan agama Islam, di mana agama Islam pada waktu itu diancam oleh imperialisme Barat pada abad ke-19. Dan pada waktu ini wujudlah 2 gerakan, iaitu gerakan Islah dan juga gerakan Pan-Islamism. Ingat ni gerakan Islah dan juga gerakan Pan-Islamism. Walaupun 2 ni nama berbeza, tetapi pengasasnya adalah orang yang sama, iaitu Syed Jamaluddin Al-Afghani. Begitu juga gerakan Pan-Islamism diasaskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani. So orang-orang yang samalah. Cuma gerakan ini kalau kita lihat, seperti mana gerakan Islah, imperialisme Barat di Mesir telah menyebabkan berlakunya pertembungan kebudayaan antara Eropah Amerika, menyebabkan ramai orang-orang Mesir mengubah budaya dan tradisi kepercayaan. Disebabkan hal itu, gerakan Islah ini menyeru umat Islam untuk berpegang kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Begitu juga gerakan Pan-Islamism ni sebenarnya. Tadi gerakan Islah, ini gerakan Pan-Islamism. Di mana kalau kita lihat, mereka Syed Jamaluddin Al-Afghani ini menubuhkan Al-Urwatul Wuthqa, iaitu ikatan yang kuat. Dan ini untuk memperkuatkan rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Dan bagaimana dia buat, iaitu dia menerbitkan akhbar seperti Al-Urwah Al-Wuthqa untuk menyebarkan idea Pan-Islamism itu. Dan mereka, Empayar Utsmaniyah sendiri, telah mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam berjuang bersama-sama dengan Empayar Utsmaniyah. Dan kalau kita lihat di sini, Empayar inilah perjuangan gerakan Pan-Islamism ini mendapat sokongan umat Islam seluruh dunia, termasuklah tanah Melayu. Contohnya, kebangkitan Tok Janggut
yang menentang British di Kelantan. So itu kesan daripada gerakan Pan-Islamism. Okay, baik. So itu dah yang ketiga. Dan yang keempat, okay, nasionalisme di Asia ni iaitu di Jepun. Kenapa Jepun? Kerana Jepun, okay, matlamat dia adalah untuk mengelakkan dijajah oleh British. Okay, jadi apa yang mereka buat? Mereka nak mencapai, Jepun nak mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme Barat. Tadi cikgu banyak sebut imperialisme, sekularisme, nasionalisme. Nasionalisme kita tahulah kan. Tapi sekularisme dan imperialisme, kamu tahu ke makna dia? Kamu tahu tak apa itu imperialisme? Tahu ke tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu. Tahu ke tak tahu? Tak tahu kan? Okey, baik. Okey, tak ingat Okey. Imperialisme ni sebenarnya bermaksud imperialis. Daripada perkataan imperial iaitu apa? Penjajahan. Imperialisme maknanya satu ideologi menjajah, meluaskan kuasa ke kawasan-kawasan baru untuk kepentingan tertentu. Jadi itu imperialisme, maknanya penjajahan. Dan satu lagi yang cikgu sebutkan tadi iaitu sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu sebenarnya adalah pemisahan, pisahkan agama daripada urusan harian. Itu sekular. Ini satu gerakan yang bahaya iaitu pisahkan agama, maknanya pisahkan Tuhan daripada urusan dunia. Agak-agak boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Jadi itulah dia sekularisme dan juga imperialisme. Baik. Di Jepun, nasionalisme di Jepun ini dilancarkan oleh Maharaja Mikado Meiji dengan menekankan pemodenan mengikut model barat supaya dia nak apa? Jepun dihormati oleh kuasa-kuasa barat, dan ada penggunaan prinsip dan semangat Bushido yang dijadikan asas untuk membina nasionalisme. Dan pemulihan Meiji ini meliputi gerakan untuk melancarkan pembaharuan dalam semua aspek. Sebab Jepun dulu dikenali sebagai negara pertanian. Semangat Bushido ni maknanya semangat berusaha bersungguh-sungguh. Tu semangat Bushido tu pasal Jepun tu memang cepat maju. Maknanya semangat menjadikan sesuatu kerja tu bersungguh-sungguh. Sebab itu Jepun telah muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat. Ya, betul. Untuk mencapai cita-cita, berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha dengan kesungguhan yang bukan 100% tapi 200%. Jadi itu semangat Bushido. Dan oleh kerana itu, kalau kita lihat desakan ekonomi dan juga nasionalisme yang melampau, maknanya semangat ciptakan negara yang melampau ini menjadikan Jepun sebagai salah satu kuasa penjajahan baru di Asia. Sebab itu Jepun datang ke tanah Melayu untuk melakukan penjajahan. Jadi itu kita kena jelas. Okey, baik. Bermakna kita telah lihat tentang 4 negara ini di Asia, iaitu nasionalisme di India untuk menuntut kemerdekaan daripada British, nasionalisme di China iaitu untuk menuntut kemerdekaan daripada dinasti Manchu, kemudian untuk nasionalisme Empayar Utsmaniyah dan Mesir untuk mempertahankan agama Islam daripada imperialisme Barat, dan juga nasionalisme di Jepun, dia nak mengelakkan imperialisme Barat itu, mengelakkan daripada dijajah oleh British, tetapi mereka melakukan pemodenan.
Melakukan pemodenan, iaitu menjadi negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat. Baik, itu 4 negara. Bagaimana dengan di Asia Tenggara, cikgu? Okey, Asia Tenggara bermula di Filipina. Okey, kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, okey, mereka nak menuntut kemerdekaan daripada siapa? Ingat, Filipina menuntut kemerdekaan daripada Spanyol. Ya, Spanyol. Dan tokoh-tokoh yang terlibat adalah Jose Rizal, Andres Bonifacio dan juga Emilio Aguinaldo. Okay. Mula-mula Jose Rizal. Jose Rizal ni, dia menubuhkan satu parti dipanggil Katipunan untuk memperoleh merdeka melalui revolusi. Dan Katipunan ini telah menggunakan satu akhbar, iaitu akhbar Kalayan, untuk sebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Okay. Dan kemudian bila dah kematian Jose Rizal, Jose Rizal mati kena tangkap tau. Kena tangkap, dipenjarakan. Dan mati dalam penjara. So kemudian Bonifacio dan Aguinaldo memimpin Katipunan itu melancarkan revolusi Filipina untuk singkirkan pemerintahan Spanyol. Okay. So ini Andres Bonifacio, mereka menuntut Filipina dijadikan sebahagian wilayah Spanyol yang mempunyai hak yang sama seperti bangsa Spanyol yang ada di Spanyol. Dan beliau menubuhkan Liga Filipina, mendesak kerajaan Spanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial. Namun begitu, Emilio Aguinaldo telah bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Spanyol. Tapi bila mengusir Spanyol, masuk pula Amerika. Maka Amerika Syarikat letakkan Filipina pula di bawah penguasaan Amerika. Jadi Filipina keluar daripada jajahan Spanyol, masuk penjajahan Amerika. Jadi semasa jajahan Amerika Syarikat lah, golongan nasionalis ini menggunakan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Dan mereka menuntut kemerdekaan sehinggalah Perang Dunia Kedua. Harus diingat, semua gerakan yang dilakukan oleh Andres Bonifacio, Jose Rizal dan juga Emilio Aguinaldo semuanya gagal. Gagal. So itu nasionalisme di Filipina. Bagaimana pula di Burma, di Myanmar? Mereka juga menuntut kemerdekaan. Kalau perasan kalau di Asia Tenggara semua menuntut kemerdekaan. Menuntut kemerdekaan daripada siapa? Daripada negara penjajah. Kalau Filipina menuntut kemerdekaan daripada Spanyol. Kalau Burma menuntut kemerdekaan daripada British. British. So, Burma telah menubuhkan Persatuan Belia Buddha untuk apa? Untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma. Tetapi ada timbul satu isu di mana isu kasut membangkitkan semangat nasionalisme sebab perbuatan orang British memakai kasut semasa memasuki kuil Buddha. Bagusnya lah pegawai British ni kan. Masuk kuil Buddha pakai kasut. Memanglah dia orang marah. Kan? Jadi sebab itulah isu kasut ini menjadi satu isu untuk membangkitkan nasionalisme. So, golongan Sami Buddha menubuhkan Majlis Sangha Samegi dan mencetuskan pemberontakan Sayasan. Yang ini memang Burma nama pelik-pelik sikit. Diketuai oleh Sayasan ini. Dan mereka telah membangkitkan semangat nasionalisme dan mereka mahu memisahkan Burma dengan India. So harus diingat, dulu Burma adalah sebahagian daripada India. Dan antara tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan ini adalah seperti Aung San, Kyaw Nain dan juga UNU. Yang menggelar diri mereka sebagai Takin, bermaksud tuan. So pada akhirnya Dr. Babau memenangi pilihan raya, dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama. So basically cerita tentang Burma ialah Burma menuntut kemerdekaan daripada British, dengan permulaannya Persatuan Belia Buddha,
kemudian juga Majlis Amsan Masa Megi, okey, menggunakan isu kasut. Okey, dan itulah perkembangan nasionalisme di Burma ataupun Myanmar. Baik, bagaimana dengan di Vietnam? Okey, nasionalisme di Vietnam menuntut kemerdekaan, iaitu dengan cara mereka nak memulihkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Okey, kenapa? Sebab mereka menuntut kemerdekaan daripada Perancis. Perancis yang menjajah Vietnam. Jadi di sini kalau kita lihat, Perancis menjalankan pemerintahan cara Perancis, maka orang-orang Vietnam tak suka. Jadi orang Vietnam nak memulihkan kembali sistem pemerintahan beraja. Dan mereka melakukan penentangan itu dengan cara meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti Perancis. Dan yang disalurkan melalui akhbar-akhbar seperti Tribune, Indijke dan juga Cloche-Filet. Okey. Dan selepas Perang Dunia Pertama, revolusi ini didukung oleh dua aliran ideologi, iaitu nasionalisme dan komunisme. Ada komunisme pada waktu ini. Dan dua parti iaitu VNQDD, iaitu Vietnam Quoc Dang Dang, yang dipimpin oleh Nguyen Tai Hoc, dan juga Parti Komunis Vietnam pimpinan Ho Chi Minh. So mereka lah memperjuangkan pembebasan Vietnam, dan pada akhirnya mereka ingin mengusir Perancis, namun Perancis telah berjaya lumpuhkan gerakan golongan nasionalis ini dengan menangkap pemimpin-pemimpin VNQDD dan menghukum bunuh Nguyen Tai Hoc. Yang Ho Chi Minh larikan diri. Dan gerakan revolusi menentang Perancis diteruskan oleh Ho Chi Minh, dan Ho Chi Minh akhirnya berjaya mengisytiharkan Vietnam merdeka pada 1945. So ini yang dikatakan sebagai nasionalisme di Vietnam yang menuntut kemerdekaan. Dan pada waktu itu kalau kita lihat, Vietnam sebenarnya telah terbagi kepada dua, iaitu Vietnam Selatan dengan Vietnam Utara. Vietnam Selatan di bawah pemerintahan atau pengaruh Perancis dan juga Amerika Syarikat. Vietnam Utara di bawah penguasaan komunis. Namun akhirnya Republik Vietnam terbentuk pada tahun 1976 selepas Perang Vietnam. Perang Vietnam berlaku ya. Hebat tu Perang Vietnam tu. Okey. Dan yang terakhir, cikgu rasa jangan banyak-banyak, nanti kamu muntah. Nanti kamu tak ingat apa nanti. Okey? Boleh Jangan banyak-banyak, nanti kamu muntah. Okey. Baik. Okey, nasionalisme di Indonesia juga menuntut kemerdekaan. Iaitu bagaimana, apa isu dia? Isunya adalah untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar penjajah Belanda. Ingat Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan mereka berniat untuk memajukan pendidikan kaum wanita, di mana ianya dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. So Kartini bagus. So dia telah melakukan banyak surat-surat yang karya Kartini itu dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dipanggil Letters of Javanese Princess. Apa ceritanya dalam surat-surat itu? Dia cerita tentang dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. So itu Raden Ajeng Kartini. Yang kedua, pertumbuhan Muhammadiyah, sebab nak mempertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme Barat. Kemudian pertumbuhan politik lain seperti Syarikat Islam, Parti Komunis Indonesia juga join, dan PNI, dipimpin oleh Soekarno. Dan pada tahun 1998, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan satu ikrar, iaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ni ada keluar dalam soalan objektif baru-baru ni yang menjadi tonggak nasionalisme Sumpah Pemuda. 3 asas sumpah inilah: satu tanah air,
satu bangsa dan juga satu bahasa. Okey. Dan kalau kita lihat, okey, Soekarno telah membentuk Permuafakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sebelah kanan ni inilah dia, Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Okey. Dan yang terakhir di Thailand, kita nak tengok last. Ini last lah sebelum kita buat latihan. Okey, last Jangan banyak-banyak, nanti pening kamu. Okey. Baik. Nasionalisme di Thailand, okey. Kena ingat, Thailand tak ada yang menjajah. Thailand satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Okey. Jadi kenapa dia ada juga nasionalisme? Kerana dia nak mengekalkan kemerdekaan. Iaitu mereka nak mempertahankan kedaulatan negara dan ianya dicetuskan oleh Raja Thailand iaitu Raja Mongkut. Melalui usaha diplomasi dan pemodenan. Bagaimana Raja Mongkut tu buat? Dia bina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika Syarikat dan juga Perancis. Buat hubungan baik. Jadi dia memulakan pemodenan dengan melaksanakan birokrasi barat dengan memasukkan penasihat-penasihat barat, maknanya penasihat-penasihat daripada British, Amerika dan juga Perancis untuk melatih pegawai-pegawai tempatan Thailand untuk melaksanakan sistem pendidikan dan juga sistem pemerintahan. Dan kemudian usaha Raja Mongkut ini diteruskan pula oleh anak dia, Raja Chulalongkorn. Dan itu semasa Raja Chulalongkorn. Namun nasionalisme ini mula timbul semasa pemerintahan Raja Vajiravut. Raja Vajiravut ni lemah dalam pentadbiran, maka rakyat gelisah terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja. Jadi dua orang tokoh tadi iaitu Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn, kemudian yang problem ialah Raja Vajiravut. Tapi ada dua orang yang bukan keturunan raja iaitu Nai Pridi Pranomyong dan juga Field Marshal Phibul Songkram. Kedua-dua orang inilah yang telah menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan Revolusi Thai pada 1932, dan revolusi ini telah menamatkan pemerintahan Raja Berkuasa Mutlak. Tamat Raja Berkuasa Mutlak. Tapi dimulakan Raja Berperlembagaan. Macam Malaysia lah, Raja Berperlembagaan. Dan nasionalisme seterusnya rasa tidak puas hati rakyat terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang-orang Cina. Sebab pada waktu itu Thailand banyak dikuasai oleh orang-orang kaya daripada barat dan juga orang-orang kaya daripada China. Jadi Perdana Menteri Thailand pada waktu itu luluskan undang-undang sekat penguasaan ekonomi orang Cina. Sampai tahap macam tu ya. Dan menggalakkan pribumi, maknanya orang tempatan, terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dan semasa Perang Dunia Kedua, dasar bekerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Malah Thailand turut memperoleh hak semula terhadap wilayah di Indochina dan juga negeri-negeri utara Tanah Melayu seperti Perlis, Kedah, Kelantan dapat dikuasai semula oleh Thailand. Jadi kalau kita lihat, secara kesimpulan yang cikgu nak cerita tentang sedikit yang kita cover bab 2 ni, iaitu tentang nasionalisme. Nasionalisme ini berbeza antara negara dengan negara. Why? Kerana pengalaman sejarah. Ingat kerana pengalaman sejarah, dan juga yang kedua iaitu berkaitan apa? Berkaitan dengan matlamat mereka yang berbeza. Pengalaman sejarah dan juga latar belakang masyarakat yang berbeza. Contoh macam kalau kita lihat, kalau di barat, idea nasionalisme kerana apa? Pertama, menentang raja dan menaikkan parlimen. Kemudian Amerika menuntut kemerdekaan. Kemudian yang Perancis menentang raja dan menamatkan sistem pemerintahan beraja. Kalau di Asia, India menuntut kemerdekaan daripada British.
China menuntut kemerdekaan daripada dinasti Manchu. Kemudian Empayar Uthmaniyah dan Mesir untuk mempertahankan agama Islam. Kemudian di Jepun untuk mengelak dijajah oleh British dengan mengadakan pemodenan. Okey. Kejap. Skrin korang black ke? Skrin korang black ke? Korang tak nampak ke? Tak ada pula. Okay, perfectly fine je. Nazira? Nampak. Yang lain semua nampak. Okay, boleh nampak Okay, Nazira. Cikgu gerak-gerakkan nota ni. Kamu nampak tak? Gerak atas bawah. Kamu nampak tak? Okay, lama. Lain macam tu. Okay, cuba kamu keluar daripada Zoom kemudian masuk balik. Cuba tengok. Nanti cikgu accept je. Okay, baik. Okay, so nation semua di Asia Tenggara, kalau di Filipina menuntut kemerdekaan daripada Spanyol, okay, dengan 3 tokoh, Jose Rizal, Andres Bonifacio dan juga Emilio Aguinaldo. Manakala di Burma juga menuntut kemerdekaan daripada British, okay, dengan menubuhkan Persatuan Belia Buddha dan juga menggunakan isu kasut. Kemudian di Vietnam menuntut kemerdekaan daripada Perancis, okay, dan perjuangan itu didukung oleh Vietnam Kuomintang dan juga Parti Komunis Vietnam. Okay, dan di Indonesia juga menuntut kemerdekaan tetapi daripada Belanda, namun menggunakan isu pendidikan, iaitu untuk mengubah nasib rakyat dan memajukan pendidikan kaum wanita yang didorong oleh Raden Ajeng Kartini dan juga Pertubuhan Muhammadiyah serta juga Soekarno. Dan nasionalisme di Thailand untuk bertujuan mengekalkan kemerdekaan, okay, yang mana pemodenan telah dijalankan oleh 2 orang raja dia, Raja Mongkut, Raja Chulalongkorn. Kemudian juga mereka menukarkan sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak kepada raja berperlembagaan yang dilakukan oleh Revolusi Thai. Semasa Revolusi Thai 1932 dijalankan oleh Nai Pridi Pranomyong dan juga Field Marshal Tibu Songkram. Baik, so itu berkaitan dengan sedikit maklumat nasionalisme. Ada soalan nak tanya? Sebelum kita pergi pada soalan-soalan. Ya, Aisyah. Nak tanya boleh tulis, nak tanya. Dalam Zoom chat. Nota tu cikgu buat ke? Okey, baik. Sebenarnya nota itu dibuat oleh salah seorang rakan cikgu. Okey, tapi cikgu rakan cikgu yang buat, tetapi cikgu bincang dengan dia, cikgu cakap okey nak buat macam ni, okey, dan juga macam ni. Dan cikgu cakap, okey, kau buat, kau siap semua, aku bayar kau. So cikgu bayar cikgu bayar tau. Itu free cikgu bayar berapa? Tak perlu bagi tahulah, kan. Okey, cikgu bayar pada dia, okey, minta untuk dia buat dan dia dah buat lengkap. Okey, daripada bab 1 hingga bab 10 form 4 dan bab 1 hingga bab 10 form 5. Okey, dan bila cikgu tengok, okey, puas hati. Namun begitu, ada juga nota-nota dia yang sedikit ada yang typo error lah, kat sana sini ada typo juga. But it's okay bagi cikgu. Itu telah nota tu telah lebih baik lah daripada buku teks sedia ada. Ringkas pun ringkas, okay, dan senang nak faham. Okey, baik. Dan sebab itu cikgu boleh kongsikan dengan kamu. Okay, boleh kongsikan dengan kamu. Okey, ada soalan nak tanya lagi sebelum kita buat latihan? Okey. Tak ada saya nak bagi feedback. Silakan Aisyah. Apa pendapat kamu tentang nota itu? Cantik sangat. Okey. Baik. Okey, mungkin ramai yang kata cikgu saya naklah dengan nota tu. Okey, pada kamu nota tu cantik ke? Pada kamu nota tu cantik? Serius Grafik dia actually nampak betul-betul cantik. Okey, sebab dia macam kemas kan? Okey. Dia macam kemas sebenarnya. Ya. Yeah. Okey. Jadi
Boleh, tak ada masalah. Itu idea dia, idea dia, bukan idea cikgu. Cikgu just bagi rough idea saja. Baik. Okey, untuk para pelajar yang nak nota tu, okey, kamu boleh pergi ke Google Classroom cikgu, di mana inilah Google Classroom cikgu. Okey, untuk kelas sejarah tingkatan 4, di mana di sini ada okey, berkaitan dengan okey, kalau kita lihat pergi kepada classwork, dan di classwork itu ada semua berkaitan dengan nota dan juga video kelas. Okey, nota, okey, dan juga video-video kelas daripada bab 1 hinggalah ke bab yang ke-10. So kamu boleh ambil di sini, downloadkannya di sini. Boleh ambil dan download cuma okey, kalau nak, okey, kepada siapa yang belum masuk, okey, ini adalah dia punya okey, kod, kelas kod dia. Dan kalau kamu nak, okey, cikgu boleh letakkan di dalam Zoom chat untuk kamu boleh ambil, okey, dan juga kamu boleh, kamu boleh klik dan boleh join lah, boleh join. Tak ada masalah. Cuma satu je pesanan cikgu, okey. Okey, Google Classroom ni sebenarnya memang eksklusif. Eksklusif untuk para pelajar cikgu. Jadi janganlah korang share-sharekan kepada kawan-kawan yang tak join kelas itu je lah. Baik, ada yang tanya, cikgu tak letak ke recording dalam Google Classroom. Okey. Sebenar-benarnya, okey, kelas kita ni kalau nak masukkan semua video dalam tu, kamu tahu tak, kelas form 4 ni saja ada lebih kurang 45 hingga 50 video. Okey. Kalau cikgu masukkan semua kat dalam tu, pening nanti. Jadi cikgu masukkan kat Google Classroom tu mana-mana yang berkaitan bab sahaja. Tapi kalau yang latest, kamu kena tengok dekat YouTube channel. Okay, YouTube channel Cikgu Rafi. Sebab yang latest tu ialah yang macam sekarang ni kan. Kita bukan buat apa, kita akan buat banyak latihan kan. Jadi sebab itu cikgu mau tu letakkan YouTube di dalam YouTube channel dan tidak diletakkan dalam Google Classroom. Okay. Jadi harap kamu faham. So kalau nak dapatkan latest video, please subscribe, like and share. Baik. Okay. Baik. So kita akan pergi kepada soalan ni pula. Okay. Lol. Okay. Jangan marah. Alright. So kita akan pergi kepada soalan yang telah cikgu sharekan dalam grup WhatsApp tadi. Okay. So ini soalan dia yang kamu nampak. Okey, yang ini soalan dia memang setiap satu bab, okey, cikgu ambil 4 bab pertama dan setiap satu bab tu cikgu ambil 10 soalan. Okey, 10 soalan. Alright. So, adakah kamu dah print out ke? Dah print out bahan-bahan ni ataupun kamu belum print out? Ataupun kamu rasa macam download saja nanti kamu akan menandakannya di another screen? Ke macam mana? Kalau kamu ada 2 screen tak apa kalau kamu ada 2 skrin tak apa, so boleh tandakan di skrin lain. Okey, tulis. Okey, ada yang tulis. Saya tulis jawapan di buku. Okey. Tulis jawapan nanti print out jangan lupa nanti tak print out nanti susah. Okey. Baik. Jom kita lihat soalan-soalan dia. Okey. Soalan 1 hingga 10 diambil daripada bab 1 warisan negara bangsa. Jom. Okey, kita lihat soalan nombor 1. Baik, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Apakah ciri negara bangsa berdasarkan maklumat di bawah? Okey, ciri negara bangsa berdasarkan maklumat di bawah ini iaitu rakyat menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Okey, menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Ini yang mana? Adakah ini raja? Adakah ini rakyat? Bukan rakyat. Okey. Okey, dan satu lagi, adakah ini undang-undang? Bukan. Okey. Ataupun adakah ini wilayah pengaruh? Yang mana satu? A atau D? Boleh tuliskan jawapannya di Zoom chat. Okey. Rakyat menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. So ini adakah raja? Okey.
Okey, adakah ini raja? Kod. Okey. Baik. Betul tak kalau cikgu tandakan bahawa ini adalah D? Okey, iaitu wilayah pengaruh. Kenapa wilayah pengaruh, cikgu? Sebab, okey, sebab bila rakyat menerima dan memperakui pemerintah seseorang raja itu, bermakna kawasan yang dia tinggal itu kawasan di mana rakyat menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. So kawasan itu apa? Wilayah pengaruh raja itu. Boleh faham? Boleh faham okey. Jadi nombor 1 adalah D. Betul, setuju tak Diana? Cikgu main petik je ni. Setuju tak Diana? Okey. Setuju kalau tak setuju sila mentionkan dalam Zoom chat untuk kita perbincangan. Kita lakukan perbincangan. Okey. Soalan yang kedua. Okey. Apakah fungsi inskripsi Telaga Batu dalam upacara persetiaan Kerajaan Srivijaya? Apakah fungsi inskripsi ataupun batu bersurat Telaga Batu tu dalam upacara persetiaan Kerajaan Srivijaya? Ini jawapannya apa? Untuk apa? Untuk mengukuhkan kesetiaan. Nombor 2 adalah C. Okey, take note benda tu alright. Okey, soalan yang ketiga. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Baik, apakah peranan golongan rakyat dalam Kesultanan Melayu Melaka? Adakah mereka melaksanakan arahan atau mengakui kuasa sultan atau mengukuhkan ekonomi atau menjalankan pentadbiran? So yang mana satu? Golongan rakyat mestilah apa? Mestilah okey, mestilah B, mengakui kuasa sultan. Yes, mesti. Itu peranan golongan rakyat. Yang melaksanakan arahan ialah pembesar. Melaksanakan arahan sultan ialah pembesar. Mengukuhkan ekonomi juga adalah pembesar. Menjalankan pentadbiran juga adalah pembesar. So, rakyat adalah mengakui kuasa sultan. Okey. Baik. So, yang keempat, apakah yang dimaksudkan dengan konsep kedaulatan? Baik, kedaulatan apakah maksudnya? Adakah kewibawaan pemerintahan raja atau rakyat mengakui kekuasaan sultan ataupun kekuasaan tertinggi seseorang sultan atau ikatan pemerintah dengan yang diperintah? Yang mana satu? Sila letakkan jawapan dalam Zoom chat. Mana satu? A, B, C, D. Ni mana ramai-ramai ni? Nafi Iman mana? Kemudian juga Nakib mana Nakib? Marisa mana Marisa? Kenapa tak jawab? Okey. Baik. Baik, Aisyah kata D ke A? D ke A. So antara B atau C, tak pastilah. Baik. Senang je. Senang je. Iaitu saya tengah demak. Okey. Baik. Okey, baik. Apa maksud kedaulatan? Kedaulatan ialah ni kekuasaan tertinggi. Ya, itu. Take note benda tu. Apa maksud kedaulatan? Kekuasaan tertinggi. Jadi jawapan dia dah tentu C. Kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Okey, jadi itulah konsep kedaulatan. Kena ingat tu, kedaulatan. Okey. Tu soalan nombor 4. Baik. Ya cikgu. Ya ke? Okey Marisa. Okey. Nak make sure korang ada. Itu je. Okey, baik. Soalan yang kelima. Okey, kalau kita lihat maklumat di bawah ini adalah berkaitan dengan wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh diperolehi melalui penaklukan, naungan dan juga perkahwinan. Apakah kepentingan wilayah pengaruh terhadap seseorang pemerintah? Apa kepentingan dia? Adakah untuk penerimaan rakyat atau untuk kekuasaan tertinggi ataupun kedaulatan kerajaan
ataupun juga kewibawaan pemerintah kerajaan. Kenapa penting ya wilayah pengaruh terhadap seseorang pemerintah? Supaya apa? Supaya okey. Kalau kita lihat di sini, okey, adakah tentang kewibawaan pemerintah kerajaan? Kewibawaan ke? Okey. Kepentingan wilayah pengaruh ini sama ada kewibawaan pemerintah kerajaan atau penerimaan rakyat. Kepentingan terhadap seorang pemerintah iaitu penerimaan rakyat atau kewibawaan pemerintah kerajaan. So kita boleh ambil jawapannya adalah ya, kewibawaan pemerintah kerajaan. So lagi luas wilayah naungan, lagi berwibawa seseorang pemerintah. Itu pentingnya wilayah pengaruh ya. Lagi luas kawasan bermakna lagi berwibawalah raja tersebut. Okey. Baik. Soalan yang ke-6. Kita lihat. Okey. Antara pernyataan berikut yang manakah merujuk kepada kawasan pegangan. Ingat kawasan pegangan ada dua. Okey. Kawasan pegangan dan kawasan pemakanan. Kawasan pegangan ini siapa? Kawasan pegangan adalah kawasan pentadbiran. Pentadbiran apa? Pentadbiran pembesar berempat. Itu kawasan pegangan. Pembesar berempat itu siapa? Bendahara, temenggung, penghulu bendahari, laksamana. So keempat-empat ini, mereka ada kawasan mereka masing-masing. Yang mereka akan stay kat situ, mereka akan jaga kawasan itu. Dan kawasan yang mereka pegang itu dipanggil kawasan pegangan. Kawasan pegangan. Okey. Baik, so nombor 6 adalah D. 7. Apakah peranan bendahara? Okey. Peranan bendahara adalah, ingat fungsi bendahara iaitu beliau adalah pemangku sultan. Ya. Dan juga ketua pentadbir. So 1 dan 2 iaitu A. Kalau menjaga keselamatan di darat ataupun di Kota Melaka, itu adalah temenggung. Kalau menjaga keselamatan di laut, itu laksamana. Ya. Kalau mengurus perbendaharaan ni siapa? Siapa tahu yang mengurus perbendaharaan ni siapa? Apa jawatan dia? Yang mengurus perbendaharaan. Siapa? Adakah laksamana? Hulu Balang? Hang Tuah? Okey. Baik. Yang mengurus perbendaharaan ini, sebelum itu, Anuja, kamu tahu tak perbendaharaan tu apa? Kamu tahu tak perbendaharaan tu apa? Perbendaharaan itu ialah sebenarnya iaitu treasury. Ataupun kita kata sebagai harta kerajaan. Kekayaan semua. Jadi siapa yang akan mengurus harta kerajaan? Itu adalah sebagai penghulu. Penghulu bendahari. Ingat penghulu bendahari. Angel lain itu bukan bendahari. Itu apa bidadari. Itu lain. Okay. Something like penghulu bendahari. Ya betul. I just know. Okay, baik Anuja. Okay. Baik, 7 adalah A. Shah Bandar dia kerja apa? Bagus soalan ini. Okey, ada yang tanya, cikgu, Shah Bandar dia buat apa? Okey, baik. Penghulu bendahari, dia macam ni. Penghulu bendahari, dia bawah dia ada banyak bendahari. Okey, contoh bendahari 1, kemudian ada bendahari 2, kemudian ada Shah Bandar 1. Shah Bandar 1, Shah Bandar 2. Shah Bandar 2.
So, mereka semua ini kalau kamu tengok betul-betul, okey, mereka ni okey, sebenarnya semua kutip cukai. Okey, semua kutip cukai. Cuma okey, diorang ini akan serahkan cukai itu kepada penghulu bendahari. Diorang akan serahkan cukai. Semua Syah Bandar pun sama. Sebab itu dia panggil penghulu bendahari sebab dia ketua bagi bendahari-bendahari lain. Itu dimaksudkan sebagai bendahari. Okey. Boleh faham? Okey. Itu tugas bendahari. Okey, Syah Bandar sebenarnya adalah pengurus-pengurus pelabuhan. Okey, Syah Bandar pengurus pelabuhan. Ingat tu. Baik. Kita lihat soalan seterusnya 9. Apakah kesan wa'adat antara Sangsa Purba dengan Demang Lebar Daun? Kesan wa'adat antara Sangsa Purba dengan Demang Lebar Daun. Okey. Okey, cikgu 8 apa Alah, sorry. Alah, cikgu terlepas. Sorry. Pergi soal 9 pula. Sorry. Okey, macam mentang dah terconteng dekat kawasan 8. Ingatkan nombor 8 dah jawab. Sorry. Baik. Soalan yang ke-8. Golongan manakah yang tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan berdasarkan hukum kanun Melaka? Allah, ni senang. Yang tak boleh menjadi saksi dalam pernikahan siapa? Iaitu wanita. Dan ada satu lagi. Siapa? Wanita dan ada satu lagi yang tak boleh jadi saksi dalam pernikahan. Iaitu wanita dan hamba. Yes, hamba tak boleh. Okey, hamba tak boleh. Okey. So itu soalan nombor 8. So set ialah hamba kan. Kenapa Baik. Kenapa yang mana? Oh, wanita. Okey. Harus difahami. Okey. Ni nak cakap lah. Harus difahami. Okey, mengapa wujudnya lelaki dan wanita? Lelaki dan wanita diwujudkan saling bekerja sama. Bila saling bekerja sama, laki dan wanita ibarat tangan kanan dengan tangan kiri. Tangan kanan takkan sama dengan tangan kiri. Dia takkan sama. Okey, tangan kanan buat kerja lain, tangan kiri buat kerja lain. Tapi ada banyak perkara yang boleh bekerja sama. Contoh, memegang sesuatu bekerja sama. Tapi ada juga yang dia buat kerja lain, dia buat kerja lain. Contohnya, okey, kalau makan memang kita guna tangan kanan. Kalau basuh punggung, kita guna tangan kiri. Betul? Jadi tangan kiri tak boleh makan, bukan tak boleh, memang tak elok langsung untuk digunakan sebagai tangan untuk makan. Betul tak? Betul kan? Dan tangan kanan tak sesuai untuk mencuci punggung. Kerana apa? Tangan ini tangan makan. Begitu juga laki dan wanita. Laki memang itu tugasan dia banyak. Yang perempuan memang tak boleh jadi saksi. Kerana apa? Kerana itu bukan tugas wanita. Dan tugas wanita bukan pemimpin. Wanita bukan pemimpin. Lelaki pemimpin. Perempuan bukan pemimpin. Itu fakta dia. Kalau perempuan jadi pemimpin, bukan tak boleh, tapi akan banyak kelemahan yang terpapar. Banyak kelemahan. Boleh faham So kepada para perempuan, bukan nak merendahkan perempuan, tetapi itulah hukum alam. Hukum alam Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak bangkang tentang hal ni? Kok mana tahu ada tak puas hati? Wah, ada Marisa kan tak puas hati. Ya, kenapa Marisa? Apa penjelasan kamu? Okey, sebab